Kita telah melihat sebelum ini ayat-ayat daripada Al-Quran dan juga Taurat yang menyatakan bahawa arahan daripada Al-Quran dan Taurat, arak adalah haram untuk diminum oleh penganut agama Islam dan agama Yahudi. Mari pula kita lihat beberapa kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul Bani Israel sebelum kedatangan Nabi Isa AS. Ia termaktub dalam Navi'im dan Kutubim. Dan Kutubim. Contoh-contoh kitab para rasul sebelum Nabi Isa AS, sebelum Jesus. Apakah pandangan kitab-kitab ini tentang arak? Kita perhatikan kitab Josh, chapter yang ke-13, ayat yang ke-4, di mana dijelaskan, take care not to drink any wine or beer or eat any forbidden food. Josh ini adalah merupakan kitab yang terdapat di dalam Bible, yang terkandung dalam Old Testament. Peringkat awal kita dah jelaskan tadi dalam kitab Taurat. Ini adalah kitab-kitab para rasul selepas Nabi Musa AS. Dijelaskan di sini bahawa sebab itu jagalah diri kamu baik-baik, jangan minum arak atau minuman keras atau makan sesuatu yang diharamkan. Take care not to drink any wine or beer. Secara jelas, jaga diri kamu, jangan minum arak ataupun minuman keras. Larangan yang cukup jelas di sini bahawa minuman keras, wine dan beer adalah diharamkan oleh Bible yang termaktub dalam kitab Josh. Taurat, Bible dan juga Ketubim dan Nabiim adalah kitab yang terkandung di dalam Bible. Kita lihat dalam ayat yang lain. Dalam Josh juga, chapter yang ke-13, ayat 13 hingga ayat 14. She must not eat anything that comes from the grave wind. She must not drink any wine or beer or eat any forbidden food. She must not do anything that I have told her. So ini penjelasan dalam kitab Bible, dalam Josh, di mana isterimu tidak boleh minum arak atau minuman keras. Juga tidak boleh memakan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau sesuatu yang haram. Dia mesti melaksanakan semua yang telah kukatakan kepadanya dan menjaga agar tidak ada yang tidak dilaksanakan. So ayat ni secara jelas di mana Bible telah pun melarang pengambilan arak, penggunaan arak, sama ada arak dalam bentuk wine ataupun beer. Kedua-dua ayat ini daripada Josh. Kita lihat dalam Jeremiah, kepada Nabi Jeremiah. Jonadab's descendants have obeyed his command not to drink wine, and to this very day none of them drink any. But I have kept on speaking to you that you have not obeyed me. Jonadab ini di antara rasul daripada Bani Israel, dan ia dijelaskan dalam Jeremiah. Jonadab menarang keturunannya meminum arak dan mereka taat kepada larangan itu. Sampai hari ini tidak seorang pun daripada mereka meminum arak. Tetapi aku terus menerus berbicara pada kamu dan kamu tidak mau mendengarnya. Kita lihat penekanan oleh rasul-rasul Bani Israel tentang pengharaman arak. Namun demikian, ayat ini menjelaskan bahawa ramai di kalangan penganut Yahudi, di kalangan Bani Israel yang masih juga enggan ataupun engkar atas perintah ini, berterusan meminum arak. Saya bawa pada tuan-tuan sekalian beberapa ayat yang dibawa oleh para rasul Bani Israel tentang bahayanya ataupun haramnya minum arak. Bahkan dalam kitab-kitab ini menyatakan bahawa arak adalah minuman orang yang lalai. Arak adalah minuman orang yang lalai. Contohnya dalam Yesaya chapter yang ke-5, ayat yang ke-10 hingga ayat 14. Celakalah kamu, dari pagi sampai malam kerjamu hanya minum minuman arak dan bermabuk-mabuk. Pada pesta-pestamu ada bunyi kecapi, gambus, rembana dan seluring dan minuman arak.
tapi kamu tidak peduli apa yang Tuhan sedang lakukan. So ayat ini mencela mereka yang sentiasa minum arak, dalam pesta ada arak, diiringi arak muzik, gambaran bahawa Bible dalam kitab Yesaya ini menyatakan bahawa arak adalah minuman orang-orang yang lalai kepada Tuhan mereka. Yang kedua, arak digambarkan adalah minuman bagi orang yang bodoh. Minum arak membuat orang kurang ajar dan kurang berakal. Perhatikan ayat yang hujung sini. It's stupid to get drunk. Bodohlah orang yang mabuk kerana minum arak. So Bible describe orang yang mabuk, orang yang minum arak dan orang yang mabuk kerana minum arak adalah tergolong daripada orang yang bodoh. Ini yang tercatat dalam Bible. Bagaimana Bible mengutuk orang yang minum arak, bahkan digambarkan bahawa minum arak terlalu banyak ini menjadikan kamu kurang ajar dan kurang berakal. And it is stupid to get drunk. Dan ia adalah satu amalan yang bodoh kalau mabuk kerana minum arak. Sini tercatat dalam Bible bahawa orang yang minum arak adalah merupakan amalan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, pemimpin tidak selayaknya minum arak. Listen, Lemuel. Dengarlah Lemuel. Seorang raja tidak sepatutnya minum dan ketagihan arak. King should not drink wine or have craving for alcohol. Have a craving of alcohol. Bible menekankan bahawa pemimpin-pemimpin tidak sepatutnya minum arak dan ketagihan arak. Minum arak dan ketagihan arak tidak sepatutnya menjadi amalan seorang pemimpin, di mana disebutkan kat sini, when they drink, they forget the laws and ignore the right of people in need. Alcohol is for people who are dying, for those who are in misery. Arak merupakan, dan apabila seorang raja, seorang pemimpin meminum arak, dia akan lupa akan hukum hakam dan tidak menghiraukan hak-hak ataupun keperluan orang ramai. Arak adalah merupakan minuman orang-orang yang merana dan orang yang misery, orang yang hidupnya dalam keadaan bersedih hati, dalam keadaan tidak tentram. So ini gambaran orang yang hidup tidak tentram, inilah orang yang minum arak. So arak dijelaskan dalam Bible ini bahawa arak adalah minuman orang yang hidupnya memang tidak tentram, dan tidak sepatutnya seorang pemimpin menjadikan arak sebagai minuman, tambah lagi apabila ketagihan arak, tambah lagi apabila ketagihan arak. Contoh yang terbaik, Nabi Daniel, seorang nabi yang diagungkan dalam masyarakat Bani Israel. Kita boleh lihat dalam Daniel ini ada dalam Old Testament, chapter yang pertama ayat 5 hingga 8. Satu ketika Nabi Daniel telah pun dihidangkan di hadapan beliau arak, makanan dan arak. Tapi Nabi Daniel menolak walaupun ia merupakan santapan diraja. Kemudian Nabi Daniel berusaha untuk mengubah santapan diraja supaya tidak dihidangkan arak. Dengan pertolongan Allah, Daniel disayangi dan dikasihi oleh Aspenas. Dengan pertolongan Allah, Nabi Daniel yang sebelum ini dihidangkan arak, dia menolak. Akhirnya beliau disayangi oleh raja. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman arak dari istana raja. Sebab itu, dia meminta kepada Aspenas supaya boleh mendapatkan makanan yang lain. Aspenas adalah merupakan orang yang bertanggungjawab menyediakan makanan di raja. So, ketika mana Nabi Daniel pergi ke istana, baginda telah pun dihidangkan makanan dan minuman yang mengandungi arak. Tetapi Nabi Daniel menjaga dirinya
supaya tidak minum arak. Bahkan Nabi Daniel berjaya dengan bantuan Aspanas untuk menukar hidangan diraja ini supaya tidak dihidangkan lagi arak untuk hidangan diraja. Apa nak digambarkan di sini ialah Nabi Daniel menjaga dirinya supaya tidak dicemari dengan arak yang najis. Oleh itu Nabi Daniel tidak meminum arak. Ini beberapa ayat dalam Old Testament, sama ada dalam Taurat, Nabiim ataupun Kutubim. Sama ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa maupun kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Isa AS. Kita lihat pula arak menurut ajaran Gospel ataupun ajaran Injil. Gospel yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang dipegang oleh orang Kristian sebagai kitab suci mereka. Dan ramai di kalangan orang Kristian yang merasakan bahawa minum arak ini adalah satu perkara yang biasa, yang tidak menjadi kesalahan. Bahkan dalam majlis-majlis mereka, minum champagne merupakan satu minuman yang menjadi satu kebanggaan. Namun demikian, apakah yang kitab Injil ataupun Gospel nyatakan tentang arak? Mari kita lihat. Dalam Luke, how glad and happy you will be, and how happy many others will be when he is born. John will be great in the Lord's sight. He must not drink any wine or strong drink. From his very birth, he will be filled with the Holy Spirit, and he will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. Luke chapter yang pertama, ayat 14 hingga ayat 16. Kita lihat terjemahnya. Kamu sangat bergembira, dan ramai orang akan bergembira, bersukaria apabila anak itu lahir. Iaitu kelahiran Nabi Yahya. Yahya akan menjadi orang besar menurut perintah Tuhan. Yahya di sinilah kisah tentang John ataupun Nabi Yahya yang diutuskan sebelum Nabi Isa AS, hidup sezaman dengan Nabi Isa AS, yang akhirnya beliau mati dibunuh. Yahya akan menjadi orang besar menurut perintah Tuhan, dan dia tidak akan minum semua jenis arak ataupun minuman keras. Nabi Yahya tidak minum semua jenis minuman keras. Sejak lahir, dia akan dikuasai oleh Roh Allah. Ramai orang Israel akan dibimbingnya kembali kepada Allah, Tuhan mereka. So, ayat ini terdapat dalam Gospel. Dalam Gospel, chapter yang pertama, ayat 14 hingga ayat 16, di mana menceritakan Nabi Yahya, John, seumur hidupnya tidak meminum arak. Bahkan kalau kita perhatikan, dalam Bible menyatakan bahawa orang yang minum arak adalah orang yang bodoh. Kita lihat terjemahan ayat ini, dan boleh rujuk dalam Bible beberapa ayat. Saya akan utarakan pada tuan-tuan beberapa ayat dalam Bible. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Bible untuk melihat lebih jelas. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, kerana masa ini adalah masa jahat. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan kamu mabuk kerana arak. Do not get drunk with wine. Do not get drunk with wine. Jangan kamu mabuk kerana arak, sebab ia merosakkan kamu. Which will only ruin you. Jangan kamu mabuk kerana arak, sebab arak akan merosakkan kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Allah. So, ini ayat yang cukup jelas dan dinyatakan dalam Bible. Yang ini bukan dalam Injil, tetapi terdapat dalam surat-surat Paul yang ditulis oleh San Paul, bahawa pengharaman arak terhadap penganut agama Kristian, di mana dijelaskan di sini not to get drunk with wine. Jangan kamu mabuk kerana minum arak. Which will only ruin you. Kerana arak hanya akan menyebabkan kamu binasa, kamu rosak. Sebab itulah disebutkan kat sini bahawa arak adalah minuman orang-orang yang bodoh. Jangan bodoh, tetapi selidikilah. Jangan bodoh, orang yang minum arak adalah orang yang bodoh, sebab meminum arak hanya merosakkan diri sendiri. Ini adalah kenyataan Bible. Dalam 1 Timothy chapter yang ketiga, ayat yang ke-8, dijelaskan bahawa agamawan dilarang minum arak.
agamawan dilarang minum arak. Pembantu gereja, church helper, must also have a good character. Pembantu gereja mestilah orang yang baik dan orang yang tulus, tidak mata duitan dan tidak suka terlalu banyak minum arak, tidak suka minum terlalu banyak arak. They must not drink too much wine. Mereka tidak boleh minum terlampau banyak arak. Jadi orang yang nak menjadi pembantu gereja perlulah menjauhkan diri mereka daripada meminum arak. Mereka sepatutnya berpegang teguh dengan hati nurani yang murni pada ajaran kebenaran yang telah diwahyukan oleh Tuhan. Dan di antara hati nurani yang murni ialah tidak meminum arak. So ini ayat dalam 1 Timothy chapter yang ketiga ayat yang ke-8. Dinyatakan bahawa agamawan tidak sepatutnya meminum arak. Yang ketiga, orang tua tidak selayaknya minum arak. Orang tua tidak selayaknya minum arak. Ini terdapat dalam Titus chapter yang kedua ayat 3 hingga 5. Kita lihat terjemahannya. Begitu juga hendaklah kamu menasihati wanita-wanita yang tua supaya kelakuan mereka sesuai dengan apa yang patut bagi orang yang hidup khusus bagi Allah. Mereka tidak boleh memfitnah orang lain dan tidak boleh ketagihan minuman keras. Mereka tidak boleh ketagihan minuman keras. Larangan yang cukup jelas, janganlah ketagih meminum arak. Kerana mereka semestinya mengajar hal-hal yang baik, supaya dengan itu mereka dapat mendidik wanita-wanita muda untuk mengasihi suami dan anak-anak, menjadi bijaksana, hidup suci, menjadi isteri yang baik, yang taat kepada suami. Dengan demikian tidak ada orang-orang yang dapat mencela arahan daripada Tuhan. Kita lihat, ayat ini menjelaskan bahawa Bible dalam New Testament menghalang wanita-wanita daripada minum arak. Sebab apabila mereka meminum arak, mereka tidak akan dapat melaksanakan tugas mereka sebagai isteri, tugas mereka sebagai ibu, untuk menjaga rumah, menjaga isteri dan mendidik anak-anak. Nak menggambarkan pada kita semua bahawa orang yang ketagihan arak tidak akan dapat menjaga, melaksanakan tugas mereka di rumah sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu untuk mendidik anak mereka. Ini adalah kenyataan daripada New Testament. Yang keempat, pemabuk tidak bersama dengan kerajaan Tuhan. Pemabuk tidak akan bersama dengan kerajaan Tuhan. Surely you know that the wicked will not possess kingdoms God. Pastinya kamu mengetahui bahawa the wicked will not possess kingdom of God. Do not fool yourself. People who are immoral, people who are worship idol, adulterous, or homosexual pervert, or steal, or greedy, or are drunk. Kat sini disebabkan drunks. Kita perhatikan terjemahannya. 1 Korintian chapter yang ke-6 ayat yang ke-9. 1 Korintian ayat yang ke-6 chapter yang ke-6 ayat 9. Tahukah kamu orang yang tidak menuruti kemauan Tuhan, the wicked, orang yang melanggar perintah Tuhan, orang yang melanggar peraturan Tuhan, tidak akan menjadi anggota kerajaan Tuhan, the kingdom of God. Jangan tertipu. Orang-orang yang berakhlak buruk, orang-orang yang menyembah berhala, yang berzina, yang melakukan homoseksual, seks songsang, yang mencuri, yang serakah, yang pemabuk. Dalam ayat ini, yang pemabuk dijelaskan sini, drunks, orang yang drunks, orang yang pemabuk tidak akan bersama dengan kerajaan Tuhan. Kalau kita perhatikan kesemua ayat ini, dapat kita fahami bahawa ayat-ayat dalam Bible, sama ada dalam Old Testament maupun dalam New Testament, daripada Taurat, kemudian kitab-kitab Nabi sebelum Nabi Isa AS, dan juga apa yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, apa yang termaktub dalam New Testament menyatakan bahawa arak adalah haram, dan penganut agama Kristian adalah dilarang untuk minum arak berdasarkan pada ayat-ayat ini.